Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan 6 akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Guru Pengalaman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu Muhammad Anwar bin Abdul Ghani, Muhammad Daniel Izam bin Zailan, Muhammad Harun bin Hashim dan saya sendiri Nurnisha Aklis binti Muhammad Razali. Pengenalan bagi tugasan berkumpulan kami. Guru berpengalaman dapat ditakrifkan sebagai guru yang telah berkhidmat selama lebih dari 3 tahun. Guru yang berpengalaman memainkan peranan sebagai ejen perubahan untuk meningkatkan kebolehan pengajar mereka dalam menghadapi cabaran yang timbul seiring dengan perkembangan abad ke-21, khususnya di zaman endemik COVID-19. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti mengenai latar belakang 3 orang guru berpengalaman di Malaysia. Yang kedua, mengetahui lebih lanjut berkaitan konsep guru berpengalaman. Kaedah kajian tugasan kami ialah 1. Subjek kajian, di mana 3 orang guru sebagai responden yang memiliki pengalaman sebagai seorang pendidik lebih dari 3 tahun. Yang kedua, proses kajian. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet sebagai medium untuk mendapatkan informasi berkaitan kajian kami. Latar belakang guru pertama. Nama diberi Nurul Hidayah binti Kamarudin. Beliau berasal dari Selangor dan menetap di Kuantan. Beliau merupakan graduan UPM Bachelor Sains Pendidikan Kepujian Kimia dan turut menerima kelas kedua atas pada tahun 2009. Beliau merupakan pensyarah subjek kimia di Kolej Matrikulasi Pahang dan mula mengajar pada tahun 2009. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar selama 13 tahun. Yang seterusnya, latar belakang guru kedua. Nama diberi Marziah binti Bidin. Beliau merupakan seorang guru dalam penjara di Sekolah Integriti Wanita Kajang, Penjara Wanita Kajang. Beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 17 tahun. Beliau merupakan graduan Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling UPM pada tahun 2005. Pada tahun 2005, beliau telah ditempatkan untuk mengajar di sekolah harian selama 9 tahun dan berhijrah ke sekolah dalam penjara pada tahun 2014 sehingga sekarang. Beliau mengajar pelbagai subjek sepanjang tempoh beliau berkhidmat dan antaranya ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Pendidikan Moral. Yang terakhir, latar belakang guru ketiga. Nama diberi Siti Zubaidah binti Nordin. Beliau berumur 33 tahun. Beliau merupakan guru Bahasa Melayu dan mengajar di SMK Ayer Lanas, Kelantan. Beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 8 tahun. Beliau merupakan kelulusan Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris bermula dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Kaedah pengajaran guru. 2 dari 3 responden memilih untuk mengetengahkan penggunaan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 merujuk kepada gabungan beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, celik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Bagi Puan Hidayah dan Cikgu Zubaidah, mereka lebih gemar kaedah berpusatkan pelajar. Mereka akan mempraktikkan para pelajar mereka untuk menjalankan pembentangan, kerja berkumpulan dan menghasilkan projek bagi sesuatu topik bagi memupuk keyakinan dalam diri. Lain pula bagi Cikgu Marziah, beliau lebih mengetengahkan penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran. Kerana para pelajar dalam penjara ini mempunyai akses yang terhad bagi setiap kelas, beliau akan cuba bervariasikan kaedah pengajaran dan salah satu usaha beliau ialah mengadakan sesi pembelajaran dalam bentuk tayangan video. Bagi Puan Hidayah, beliau merupakan seorang yang ceria di mana beliau suka menceriakan kelas kerana bagi pendapat beliau dengan adanya kelas yang ceria maka pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Selain itu, beliau merupakan seorang yang peramah. Beliau juga mudah bergaul dengan rakan-rakan sekerja serta para pelajar. Beliau juga merupakan seorang yang tegas di mana beliau tegas sewaktu sesi pembelajaran berlangsung. Seterusnya, Cikgu Zubaidah. Sama seperti Puan Hidayah, beliau juga merupakan seorang yang ceria di mana beliau mudah berkawan dan bergaul dengan rakan-rakan dan para pelajar. Beliau juga merupakan seorang yang tegas berkaitan dengan pembelajaran. Beliau juga merupakan seorang yang bertanggungjawab. Semasa mengajar,
beliau akan melihat potensi pelajar sebelum memulakan sesi pembelajaran. Seterusnya, Cikgu Maziah. Beliau merupakan seorang yang bertanggungjawab, di mana beliau akan memastikan para pelajar dalam penjara ini berjaya dalam pelajaran. Selain itu juga, beliau merupakan seorang yang peramah. Beliau mudah bergaul dengan para pelajar, dan dengan pergaulan ini berlakunya komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Kemahiran guru. Kemahiran bagi Puan Hidayah, beliau berkemahiran menerokai pelbagai medium yang sedia ada, sama ada secara atas talian atau secara fizikal. Beliau kerap mengadakan sesi menjawab soalan seperti kuis dan juga secara aktiviti berkumpulan di medium seperti Kahoot, Google Meet dan juga Microsoft Teams. Kaedah ini sesuai dengan pengedaran masa yang menerapkan pembelajaran abad ke-21 dan berfungsi untuk menguji pengetahuan pelajar. Beliau juga kerap berinovasi untuk alat bantu mengajar bagi memastikan pelajar menerima ilmu secara optimum. Seterusnya, Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah merupakan guru bahasa Melayu dan linguistik, menyebabkan dirinya sudah terlatih untuk menguasai kelima-lima kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar, bertutur, menulis, membaca dan tata bahasa. Beliau juga menegaskan bahawa apabila menggunakan kemahiran berbeza, maka teknik pembelajaran haruslah berbeza juga mengikut kemampuan para pelajar. Bagi Cikgu Maziah pula, beliau mengaplikasikan kemahiran IT yang beliau ada untuk melaksanakan sesi pembelajaran yang lebih berkesan. Beliau turut melaksanakan pengeditan video di medium CapCut dan Microsoft PowerPoint agar pelajar dapat belajar dengan lebih menarik dan terhibur, kerana pelajar dalam penjara mempunyai akses internet dan teknologi yang sangat terhad. Pengetahuan merupakan satu unsur yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Pengetahuan yang mendalam berkenaan bidang yang diajar dapat memandu para guru dalam meningkatkan profesionalisme mereka dalam bidang perguruan. Lantas perkara ini membawa kepada pembentukan satu komuniti profesional yang berilmu dan berilmiah serta pembinaan modal insan yang kelas pertama dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, Puan Hidayah juga meningkatkan pengetahuannya yang berkaitan PDP abad ke-21 yang bersudut kepada impak positif kepada pengajaran. Sebagai contoh, beliau menekankan penggunaan internet untuk mengajar pelajarnya seperti menggunakan aplikasi YouTube, Google Classroom, Google Drive, Google Form dan Quizzes. Kesannya, isi-isi pembelajaran subjek kimia, asas kimia dapat difahami dan mudah diingati oleh pelajarnya. Dalam pada masa yang sama, latihan akan diberikan kepada pelajar untuk menguji pelajar sama ada mereka faham atau tidak. Seterusnya, menurut Cikgu Zubaidah, terdapat beberapa cara untuk beliau meningkatkan pengetahuan sedia ada dalam meningkatkan PDP beliau abad ke-21, seperti beliau mencari dan membaca tesis-tesis yang berkaitan pendidikan dan menonton cara pengajaran guru-guru dari luar negara, kerana pendidik-pendidik dari negara atas angin seperti negara Ireland lebih berfikiran ke hadapan. Hal ini mampu meningkatkan pengetahuannya dalam bidang pendidikan, malah memantapkan pengajarannya kepada pelajar. Tambahan itu pula, Cikgu Maziah meningkatkan pengetahuan beliau dengan mengikuti pelbagai kelas dalam talian untuk kemudahan para pelajar yang berkaitan bidang yang diceburi olehnya, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau ingin menambahkan ilmu pengetahuan dalam mendidik anak bangsa. Rentetan daripada itu, beliau menyambung pelajaran di bawah tajaan beasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh hal demikian juga, beliau turut mempelajari serba sedikit ilmu psikologi bagi mengenal pasti karakter anak muridnya. Seperti yang kita tahu, beliau mengajar anak-anak dalam penjara. Oleh itu, beliau dapat mengetahui sikap sama ada banduan tersebut berasa sedih atau berasa tertekan. Seterusnya, penglibatan guru dalam kurikulum dan kokurikulum. Puan Hidayah telah menjadi setiausaha Jawatan Kuasa Penyelidikan dan Pembangunan Kolej Matrikulasi Pahang.
Beliau juga telah menjadi penyelaras penyelidikan dan pembangunan unit kimia, Setiausaha Jabatan Kuasa Butik Caring Outlet Kolej Matrikulasi Pahang, Ahli Jabatan Kuasa STEM Kolej Matrikulasi Pahang, penggubal modul kimia semester 1 dan 2. Tambahan itu pula, Puan Hidayah telah membawa pelajar untuk menyertai pertandingan kawat pada tahun 2010 dan 2011. Beliau juga pernah membawa pelajar untuk pertandingan inovasi pada tahun 2022 peringkat kebangsaan dan mendapat anugerah perak. Berdasarkan keterlibatan Cikgu Zubaidah dalam kurikulum dan co-kurikulum, beliau juga aktif dalam bidang co-kurikulum dengan melibatkan diri dalam badan unit beruniform seperti kadet remaja sekolah di Kuching sebagai kapten. Selain itu, beliau juga menjadi ketua penasihat dalam kelab program tunas niaga iaitu Protun dan ketua penasihat bagi kelab pelaburan bijak selama 8 tahun di Kuching, Sarawak. Selepas berkhidmat di bumi Sarawak, beliau telah berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ailanas di Kelantan dan telah memegang jawatan sebagai Ketua Kelab Pengucapan Awam dan Ketua bagi Sukan Bola Jaring. Dalam pada masa yang sama, beliau turut dilantik sebagai Ketua Pelatun pertama bagi Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA. Terdapat pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh beliau seperti membawa pelajar ke peringkat antarabangsa sekali dan peringkat kebangsaan sebanyak 3 kali, khususnya dalam bidang unit beruniform semasa berkhidmat di Kuching, Sarawak. Seterusnya, Cikgu Marziah turut melibatkan diri dalam kurikulum pada setiap hari. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau terpaksa mengajar subjek yang lain dari bidangnya kerana di sekolah tersebut kekurangan guru. Oleh hal yang demikian, Cikgu Marziah perlu bersedia dengan kurikulum yang perlu diajar kepada pelajarnya. Sebagai contoh, beliau perlu mengajar subjek Bahasa Melayu dan selayak dengannya. Tambahan itu pula, beliau perlu menyiapkan pelajar-pelajarnya dengan SPM kerana peperiksaan tersebut mampu memberi peluang dan ruang yang baru kepada mereka. Dalam pada itu juga, beliau pernah menghantar pelajarnya untuk melibatkan diri dalam pertandingan sastra seperti berpuisi, bersyair dan bersajak melalui Jabatan Kebudayaan Negeri demi mencukil bakat pelajarnya. Rentetan daripada itu, Cikgu Marziah juga menekankan pelajarnya dari aspek co-kurikulum dengan menitikberatkan dan memaksimumkan keluar bertanding bagi melahirkan keyakinan. Sebagai contoh, beliau melibatkan diri dengan menjadi guru penasihat kepada pelajarnya dengan menghantar pelajarnya untuk bertanding dalam acara sukan dengan sekolah-sekolah yang lain. Antara sekolah yang terlibat seperti Sekolah Henry Gurney dan sebagainya, dan dikawal oleh pengawal keselamatan bagi memastikan keselamatan terjamin. Seterusnya, hubungan guru dengan pelajar dan ibu bapa. Sebagai contoh, Puan Hidayah sendiri mempunyai hubungan yang cukup baik dengan ibu bapa semasa kematian. Misalnya, ucapan takziah kepada pelajar yang kematian ibu bapa turut diberikan olehnya. Menurutnya, PIBG tiada dimatrikulasi. Oleh itu, interaksi antara dua hala antara Puan Hidayah dengan ibu bapa agak terhad. Seterusnya, Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah sentiasa berhubungan baik dengan pelajar. Beliau juga turut menyarankan pelajar untuk berhubung dengannya jika mereka ada masalah. Pelajar juga boleh berhubung melalui WhatsApp jika waktu terhad. Seterusnya, Cikgu Marziah. Cikgu Marziah turut mengadakan sesi perkongsian cerita antara guru dengan pelajar setiap setengah jam pada setiap pagi. Hal ini kerana Cikgu Marziah ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah mereka rasa gembira atau sedih. Jika pelajar tersebut berasa sedih, maka Cikgu Marziah akan mencari satu solusi bagi menyelesaikan masalahnya. Tambah itu pula, Cikgu Marziah turut diberi peluang berjumpa dengan ibu bapa dan berkongsi pencapaian anak mereka. Cara meningkatkan profesionalisme seorang guru. Menurut Puan Hidayah, terdapat pelbagai peluang untuk menyertai program meningkatkan kemahiran dan profesionalisme diri. Tambahan pula, rata-rata kelas berlangsung secara atas talian. Dan menurut beliau, setiap tahun beliau sentiasa mencabar dirinya untuk menyertai mana-mana kursus baru yang mampu meningkatkan profesionalismenya. Menurut Cikgu Zubaidah pula, bagi bidang co-kurikulum, beliau aktif menyertai kursus
kenaikan pangkat daripada pegawai biasa kepada lieutenant menerusi kursus kejurulatihan. Dan dalam bidang kurikulum pula, beliau menyertai kursus LDP di sekolah serta bengkel-bengkel pemarkahan untuk meningkatkan penguasaan terhadap TS25 dan KEBAT. Dan menurut Cikgu Maziah, beliau pada tahun 2011, beliau mendapat tawaran master atau sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah. Dan dalam masa yang sama, beliau turut menyertai kursus terapi kesenian di mana untuk mengenal personaliti pelajar menerusi cap jari dan kursus pendek bagi mengenal pasti personaliti melalui grafologi atau penulisan seseorang. Bagi aspek kesamarataan akses pendidikan, menurut Puan Hidayah, semua pelajar dimatrikulasi mempunyai peluang yang sama untuk menimba ilmu. Tetapi, pendekatan yang berbeza dari segi proses PDP berdasarkan kemampuan pelajar tersebut. Dan dalam masa yang sama, semua pelajar dimatrikulasi mempunyai akses pendidikan yang mencukupi. Tambahan pula, bahan-bahan akademik yang disediakan dengan cukup kepada semua pelajar dimatrikulasi. Bagi Cikgu Maziah pula, akses pendidikan seharusnya dihadkan dalam kalangan pelajar di penjara. Menurutnya, pelajar-pelajar tersebut tidak disediakan akses kepada penggunaan komputer, telefon dan alatan digital yang lain-lain. Akses pendidikan dihadkan atas faktor keselamatan pelajar dan orang lain juga. Meskipun dihadkan, akses pendidikan asas seperti alatan tulis dan buku-buku akademik tetap disediakan. Menurut Cikgu Zubaidah pula, semua pelajar berhak mendapat akses pendidikan walaupun miskin. Menurutnya, pihak berwajib perlu mengambil langkah yang proaktif untuk menangani isu ini. Dan menurutnya lagi, terdapat pelajar pendalaman yang bijak tetapi tiada peluang disebabkan beberapa kesukaran dan keadaan yang ini tidak adil bagi mereka. Untuk bahagian motivasi bagi menjadi seorang guru, menurut Puan Hidayah, beliau sudah memiliki keazaman untuk menjadi seorang pendidik sejak dari kecil lagi. Buktinya, beliau sering mengajar rakan-rakannya sewaktu di sekolah. Selain itu, beliau dimatrikulasi juga mempunyai keazaman yang tinggi bagi mengajar pelajar-pelajarnya. Menurut Cikgu Marziah pula, beliau suka melihat sikap anak muridnya yang tekun belajar dan ini dijadikan motivasi untuknya bagi meneruskan minat mengajar pelajarnya di dalam penjara. Menurut Cikgu Zubaidah pula, beliau mengidolakan guru lamanya di mana guru lamanya mengajar dengan cara yang sangat ceria dan spontan serta penuh ilmu di dada. Selain itu, sokongan daripada ibu bapa turut memainkan peranan kerana ibu bapa merupakan orang yang sesuai untuk memberikan motivasi bagi anak-anaknya. Ibu bapanya juga berpandangan bahawa profession seorang guru sesuai untuknya sebagai kerjaya. Untuk konsep pembelajaran sepanjang hayat, menurut Puan Hidayah, konsep pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam kalangan pelajar matrikulasi. Pembelajaran para pelajar matrikulasi tidak terhenti di matrikulasi sahaja, tetapi mereka boleh menyambung pembelajaran mereka dalam aliran kemahiran maupun ke peringkat ijazah bagi meningkatkan pengetahuan mereka. Bagi Cikgu Maziah, pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah integriti. Beliau bekerjasama dengan banyak pihak sekolah seperti Kolej Komuniti sekitar sekolah integriti, Dewan Bahasa dan Pustaka dan lain-lain untuk mengadakan pelbagai kursus pendek seperti kursus Microsoft Office, memasak, lakonan dan banyak lagi. Menurut Cikgu Zubaidah, antara ciri pengetahuan yang diterapkan untuk membentuk modal insan kelas pertama adalah minat berterusan untuk menimba ilmu. Menimba ilmu menerusi pembelajaran sepanjang hayat. Para pendidik seharusnya menanam nilai mencari ilmu dalam kalangan mereka dan menanam semangat pembelajaran sepanjang hayat. Berdasarkan temubuan yang telah dilakukan oleh 3 orang responden mengenai pembelajaran pada fasa endemik COVID-19, dapat 3 kategori yang telah disenaraikan iaitu pengajaran guru
pembelajaran pelajar dan pengurusan pentadbir. Terdapat kaedah, cabaran dan cara mengatasi yang telah disenaraikan. Menurut Puan Hidayah, kaedah yang dilakukan sama seperti sebelum COVID-19. Kelas, kuliah amali berjalan seperti biasa tetapi SOP masih dijaga. Guru dan pelajar lebih suka PDP bersemuka. Guru dapat lebihkan interaksi dan berkomunikasi dengan pelajar. Menurut Cikgu Zubaidah, kaedah boleh diguna pakai. Beliau tidak menggalakkan memberi kerja rumah tetapi lebih gemar kepada hands-on. Banyak menitik beratkan kaedah pengajaran PAK 21. Banyak menjalankan PDP secara atas talian kerana berpendapat rugi untuk tidak gunakan akses internet untuk membina kemahiran baru. Kaedah pengajaran divariasikan mengikut kesesuaian tema dan kemahiran. Menurut Cikgu Marziah, kaedah yang digunakan ialah memberi lembaran kerja kepada pelajar, guru menyediakan rakaman video dan ditayangkan dalam sel, guru menghadiri kelas dengan mengajar seperti biasa secara bersemuka. Antara cabaran yang dihadapi oleh Puan Hidayah ialah guru menghadapi cabaran dari segi penyediaan alat bantu mengajar dan tempat untuk menjalankan PDP. Dengan itu, beliau memohon kepada pentadbir untuk membantu menyediakan kemudahan-kemudahan yang ada untuk mengatasi masalah cabaran tersebut. Menurut Cikgu Zubaidah pula, cabaran yang dihadapi ialah masalah akses internet berlaku bila pelajar di kampung serta pelajar kurang mampu beli kuota internet yang banyak. Selalunya, kelas atas talian lebih daripada separuh kelas tidak hadir ekoran beberapa masalah. Selain itu, masalah dalam menghantar tugasan. Cara mengatasi Cikgu Zubaidah ialah beliau juga tidak menghadkan masa untuk menghantar kerja. Beliau tidak terlalu tegas dalam beberapa hal. Menurut Cikgu Marziah, cabaran yang dihadapi ialah tidak boleh lakukan PDP secara online kerana limitasi terhadap internet kerana isu keselamatan. Tiada penggunaan peranti kepada setiap pelajar. Terdapat beberapa pelajar tidak dibenarkan keluar sel atau bilik. Antara cara mengatasi yang dilakukan Cikgu Marziah ialah rakam sendiri video pengajaran mengikut topik dan beri kepada anggota penjara dan tayangkan di kelas. Dari segi pembelajaran pelajar, menurut Puan Hidayah, pelajar menggunakan kaedah belajar macam biasa seperti sebelum pandemik. Pelajar juga membuat kerja berkumpulan. Momentum pelajar tinggi berbanding atas talian. Pelajar lebih aktif secara bersemuka. Menurut Cikgu Zubaidah pula, kaedah yang digunakan pelajar ialah pelajar sedaya upaya untuk melakukan tugasan dengan menggunakan pelbagai alternatif. Pelajar banyak menggunakan platform sosial dan laman web untuk mencari maklumat. Menurut Cikgu Marziah pula, kaedah yang digunakan pelajar ialah pelajar ambil inisiatif untuk belajar kendiri. Pelajar juga membuat ulang kaji secara berkumpulan pada waktu malam di bawah pemantauan. Pelajar juga melihat ulang tayang video pengajaran daripada guru. Antara cabaran yang dihadapi ketika pembelajaran pelajar ialah, menurut Puan Hidayah, terdapat beberapa pelajar yang sukar memahami beberapa topik oleh kerana formula dan konsep yang banyak. Antara cara mengatasi yang dilakukan pelajar ialah pelajar menggunakan pautan YouTube yang diberi guru mengenai topik tersebut serta membuat latihan melalui Kahoot di mana penerangan lebih jelas dan menarik. Menurut Cikgu Zubaidah pula, cabaran yang dihadapi pelajar ialah pelajar mengalami cabaran dari segi jaringan internet. Pelajar tiada peranti yang sesuai untuk kelas secara atas talian. Antara cara mengatasi yang dilakukan oleh pelajar ialah pelajar pergi ke kawasan yang mempunyai jaringan internet yang tinggi serta pelajar juga menggunakan telefon pintar ibu bapa. Menurut Cikgu Marziah, antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar ialah pelajar banyak yang tercicir dari segi pembelajaran. Sekolah hanya menawarkan silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Antara cara mengatasi yang dilakukan oleh pelajar, dalam sesi PDP, pelajar meminta guru menyentuh silibus dari sekolah rendah dan silibus menengah rendah. Dari segi pihak pentadbir pula, menurut Puan Hidayah, kaedah yang digunakan oleh pentadbir ialah banyak mendengar suara pendidik. Antara cabaran yang dihadapi oleh pentadbir ialah guru kurang kemudahan seperti bahan mengajar dan penyediaan tempat belajar. Antara cara mengatasi bagi pihak pentadbir ialah pentadbir memberi sokongan penuh dengan menyediakan tempat belajar yang kondusif dan alat bantuan mengajar seperti projektor.
Menurut Cikgu Zubaidah pula, antara kaedah yang digunakan pentadbir ialah pentadbir meninjau kelas ke kelas. Pentadbir menyuruh guru untuk membuat kelas tambahan kepada pelajar. Antara cabaran yang dihadapi oleh pentadbir ialah pelajar tidak menempati kehadiran yang ditetapkan. Ibu bapa tidak mahir akses kelas atas talian untuk anak. Antara cara mengatasi yang dilakukan oleh pentadbir ialah pentadbir mengambil berat tentang masalah pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas. Pentadbir mengadakan seminar kepada ibu bapa. Menurut Cikgu Marzia, kaedah yang digunakan pentadbir ialah pentadbir iaitu pengarah institusi sentiasa berhubung dengan pendidik untuk mendapatkan maklum balas tentang pelajar. Antara cabaran yang dihadapi oleh pentadbir ialah waktu yang belajar yang terhad untuk pelajar. Antara cara mengatasi yang dilakukan oleh pentadbir ialah pengarah institusi memberi kelonggaran dan membenarkan pelajar untuk belajar sehingga malam di bawah pemantauan pihak penjara. Seterusnya, guru sebagai ejen perubahan. Ejen perubahan bermaksud individu atau seseorang yang berperanan untuk mempengaruhi sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Menurut Puan Hidayah, kerjaya seorang pendidik bermakna dirinya telah menjadi role model untuk para pelajarnya. Bagi Cikgu Zubaidah pula, ejen perubahan merupakan pemangkin kepada kemajuan negara kerana para pendidik adalah pembina modal insan berdasarkan standard falsafah pendidikan negara. Bagi Cikgu Marziah pula, guru sebagai ejen perubahan merupakan seseorang yang memainkan peranan besar di mana memberi keyakinan kepada pelajar untuk berjaya.